Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali di channel saya, Real Cooking with Jasmine. Jadi hari ini saya nak sharekan kepada anda semua bagaimana cara untuk membuat kuah pecel. Dan saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat kuah pecel agar lebih tahan lama untuk kita simpan, untuk kita makan sendiri, ataupun boleh juga untuk kita niagakan ataupun boleh kita jual. Sebab kalau kita buat dengan cara yang betul, kuah pecel ni dia boleh tahan lama sehingga 3 bulan. Walaupun kita tak letak di dalam peti sejuk. Jadi jom kita lihat bahan-bahan dan cara-cara untuk membuat kuah pecel. Jadi bahan utama yang kita perlukan adalah kacang tanah sebanyak 500 gram ataupun setengah kilo. Kemudian kita memerlukan lebih kurang 10 tangkai cili kering. Cili kering ni kalau nak kurangkan pun boleh, kalau tak nak pedas sangat. So fungsi cili kering ni adalah lebih kepada kita nakkan warna yang cantik pada kuah pecel kita. Kemudian saya menggunakan 5 biji cili api merah ni. Yang ni pun optional, kalau tak suka pedas boleh kurangkan, kalau suka pedas boleh lebihkan. Kemudian untuk kacang tanah 500 gram tadi, kita memerlukan gula Melaka. Boleh juga guna gula niseng, orang Kelantan selalu pakai tu, sebanyak 250 gram. Kemudian asam jawa, kita ambil paste je. Yang ni saya beli asam jawa paste Adabi ni sebab kita nak guna kita akan guna sebanyak 20 gram. Tapi kalau kita nak guna asam jawa biasa yang ada biji tu pun boleh. Kita just buangkan biji tu dan timbang 20 gram. Okay, kemudian kita akan gunakan lebih kurang 10 helai daun limau purut. Yang ni optional sebab ada orang tak suka sangat bau dia, so boleh skip. Selain daripada daun limau ni, boleh juga guna kencur kurang dalam 40 gram. Tapi kalau anda tak suka dua-dua, tak suka kencur dan tak suka daun limau purut, boleh skip kedua-duanya, tak perlu letak apa-apa bahan untuk bau-bauan. Okay? Kemudian untuk bawang putih, kita akan guna 50 gram bawang putih, lebih kurang 3 inci belacan. Kemudian kita akan gunakan garam sebagai bahan perasa. Selain daripada tu, boleh juga tambahkan ajinomoto ataupun pasti sedap untuk menaikkan lagi rasa kuah pecel kita ni. Untuk goreng kacang, kita jangan gunakan minyak yang terlalu panas baru kita masukkan kacang kita. Masa minyak tu separuh panas pun dah boleh masukkan. Okey, bila kita dah panaskan minyak, baru kita basuh kacang tanah kita. Jangan basuh terlalu cepat sebelum kita start nak menggoreng, sebab nanti kacang ni akan menyerap air dan buatkan kacang kita ambil masa yang lama untuk digoreng. So kita basuhkan beberapa kali. Okey, bila minyak kita dah separuh panas, kita terus masukkan kacang. Dengan api sederhana, kita kacau-kacau sampai kacang kita ni kecoklatan sedikit ataupun sehingga betul-betul masak ya. Selain daripada kita menggoreng, kita juga boleh gunakan air fryer ataupun boleh bakar kacang ni dekat oven. Tapi kalau nak rasa yang lebih sedap, memang kita kena goreng kacang ni, baru dia akan rasa lebih sedap lah. Tapi kalau orang yang nak pilihan lebih sihat, boleh kita bakar. Kita kena sentiasa mengacau. Okay, kita goreng dengan api yang sedang. Kalau dah nampak macam nampak tak macam kekuningan sikit, tak tahu dalam kamera boleh nampak ke tak, dia macam dah kuning sedikit. Hari ni kita dah boleh angkat. Tapi pastikan kita goreng tu api kena slow, jangan api kuat-kuat. Kalau api yang terlalu kuat, nanti kacang tu nampak dah kuning tapi dia belum masak. Okey, sekarang kita akan goreng bahan-bahan ni semua. Macam bawang putih, kalau macam tebal macam ni, kita bagi 2 supaya cepat garing sikit. Kalau yang kecil-kecil tu tak perlulah. Okey. Okey, untuk cili kering ni bila kita dah cuci tu, kita potong 2 supaya cili ni tak meletup-letup. Cili api ni kita cucuk-cucuk sikit dengan garpu supaya dia berlubang-lubang.
Sama juga supaya dia tak meletup bila kita menggoreng. Okey, daun limau ni kita cuci bersih sebab kita nak goreng juga. Okey, jom kita pergi goreng. Okey, sekarang kita perlahankan api. Kita goreng dulu cili kering. Agak-agak dah garing, kita angkat. Dan kita masukkan cili api. Kita goreng sampai dia agak layu sedikit. Okey, bila cili ni dah bertukar warna agak keorenan macam ni, kita angkat. Okey, kemudian kita goreng sekejap saja ya daun limau. Kemudian kita goreng pula bawang putih. Okey, bawang putih ni kita goreng lebih kurang dalam 30 saat. Okey, kita boleh angkat. Akhir sekali barulah kita gorengkan belacan. Kemudian kita boleh angkat belacan. Okey, untuk gula melaka ni kita kena hiris-hiriskan macam ni. Sekarang kita nak kisarkan kacang ni. Anda boleh guna blender kering. Ataupun kalau rajin boleh tumbuk dengan lesung pun boleh. Kalau ada processor, food processor lagi bagus. So hari ni saya akan gunakan food processor. Saya akan kisarkan kepada dua bahagian. Separuh kita akan kisar sedikit halus. Yang lagi separuh tu saya nak kisar sedikit kasar. Okey? Okey, yang ni saya buat sedikit halus macam ni. Tapi bukan halus sangat ya. Okey. Ataupun ikut pada cita rasa masing-masing. Okey. Kita curahkan. Okey, lagi separuh ni saya akan kisar sedikit kasar daripada yang tadi. Okey. Okey. Okey, sekarang saya nak kisarkan cili, bawang putih, belacan, daun limau. Sama juga macam tadi, guna blender kering. Sebab kita tak nak guna apa-apa pun yang ada air. Nanti dia membuatkan kuah kita tak tahan lama. So yang ni kita kisar halus. Okay, bila kita dah kisar separuh halus ni, kita masukkan gula melaka yang dah kita hiris-hiriskan tadi. Kemudian kita masukkan asam jawa. Masukkan 1 sudu besar garam. Dan akhir sekali, kalau anda suka boleh tambahkan sedikit Ajinomoto ataupun pasti sedap. Okey, kemudian kita sambung kisar semula. Okey, kemudian kita just campurkan je bahan yang kita kisar ni dengan kacang kita. Okey, kemudian kita just gaulkan rata. Pastikan anda pakai senduk ataupun sarung tangan ya. Jangan pegang menggunakan tangan. So, kita gaulkan kacang tanah. Okey, bila kita dah siap gaul macam ni,
kalau kita nak simpan untuk kegunaan sendiri, kita boleh simpan sikit-sikit. Kita bagi beberapa batch supaya bila kita nak guna, tak perlulah kita keluarkan kesemuanya sekali. So kita tinggal kepal-kepalkan macam ni. Kalau pada siapa yang nak berniaga tu, saya suggest beli sealer food sealer tu yang ada penyedut udara sekali. So dia akan lebih tahan lama. Kalau tak guna penyedut vacuum kalau tak guna seal yang penyedut udara tu pun still boleh. Cuma masa kita balut tu pastikan kita letak 2 plastik. Plastik yang pertama tu kita betul-betul balutkan dia rapat-rapat, jangan bagi ada ruang udara. Kemudian baru kita sarungkan plastik yang lagi satu. Resipi tadi saya dapat lebih kurang 5 genggam sambal pecal ni. So saya just wrapkan dalam plastik wrap. Kemudian kita simpan je dalam bekas ataupun tupperware macam ni. Jadi bila kita nak makan, kita just grab satu-satu macam ni. Okey, bila kita nak guna kita punya sambal pecel ni, kita just keluarkan dan letakkan air panas. Air panas ni kita agak-agak, kita letak sikit. Kemudian kita kacau. Kalau bab rasa memang dah cukup perfect, dah tak perlu nak tambahkan apa-apa lagi. Cukup asam, cukup garam dan cukup manis gulanya. Okey, macam ni pekat lagi, kita tambah lagi sikit. Kita kena guna air panas supaya gula Melaka tadi tu kan betul-betul mencair. So dia akan membentuk macam creamy. Kalau kita guna air sejuk, dia nanti nampak berketul-ketul, tak cantik. Okey, ni dah okey. Jadi inilah dia hasilnya kuah pecel tadi. So untuk hidangan pecel ni, kita hidangkan bersama pucuk ubi, kacang panjang dan tauge yang telah dicelur. Kalau nak dapatkan hasil pucuk ubi yang lebih cantik, pastikan masa kita mencelur pucuk ubi ni, kita letakkan sedikit soda bikarbonat supaya warnanya kekal hijau. Kemudian kita gorengkan tempe, tahu dan kita potong-potongkan sedikit timun. Jadi ini dia hasilnya kuah pecel kita tadi. Sebelum saya nak makan ni, saya nak pesan pada anda semua, jangan lupa untuk mencuba. InsyaAllah pasti anda akan puas hati, rasanya secukup rasa. Dan kemudian kalau boleh, saya minta tolong untuk sharekan video ni supaya lebih ramai lagi yang boleh belajar cara untuk membuat kuah pecel. Dan semoga kita bertemu lagi. Bye.